أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والعاقبة للمتقين الصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين صلوا على رسولنا محمد اللهم صل على سيدنا محمد طب القلوب ودوائها وعافية الأبدان وشفائها ونور الأبصار وضيائها وعلى آله وصحبه وسلم. Alhamdulillah, kita syukur kepada Allah Subhanahu Wa Taala pada malam yang mulia ini, malam juga nisfu Syaban, dan insyaAllah 14 hari lagi lah dah sampai bulan Ramadan. Kita doakan Allahumma barik lana fi Syaban wa ballighna Ramadan. Ramadan bulan yang mulia insyaAllah. Dan pada malam ini kita akan sambung muzat-muzat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Satu risalah yang ditulis oleh Ustaz Badiuzzama Said Nursi, surat ke-19. Dalam surat ke-19 ini ada 19 isyarat, yani setiap isyarat satu bahagian, satu jenis mukjizat berkaitan keberkatan makanan, keberkatan air, pokok, batu, para jin, haywanat yang sudah meninggal, bulan dan lain-lain, Isra, hakeza. Dan 19 isyarat kita akan baca di sana. Kita sudah sampai isyarat ke-12. Isyarat yang ke-11 minggu lepas kita baca contoh-contoh berkaitan mukjizat Rasulullah SAW berkaitan apa dengan batu dan gunung. Bagaimana batu dan gunung mengenali Rasulullah SAW, dan mereka cakap dengan Rasulullah SAW. Adalah batu-batu yang kecil di tangan Rasulullah SAW, mereka bertasbih. Sahabat-sahabat Rasulullah SAW mereka dengar. Dan masa Rasulullah SAW atas gunung Uhud bergegar, dan Rasulullah SAW dengan kata ya Uhud tersebut, yani tenang, atas kamu ada seorang Nabi, seorang Siddiq dan 2 orang syahid, Sayyidina Osman dan Umar radhiyallahu anhu maksudnya. Kita sudah baca mukjizat-mukjizat berkaitan batu dan gunung kan. Isyarat yang ke-12 ini juga sebenarnya hampir dari jenis itu. Ya, isyarat yang terdiri daripada 3 contoh yang berkaitan dengan isyarat yang ke-11. Tapi sangat penting. Contoh pertama, sungguhnya ayat ini, Bismillah, وَمَا رَمَيْتَ إِذْ رَمَيْتَ وَلَكِنَّ اللَّهَ رَمَى. Dan bukanlah engkau yang melempar ketika engkau melempar. Jadi, ayat ini memberitahu dengan nasnya yang qat'i, dengan tahqiq semua pentafsir yang muhakkik dan pemberitahuan ahli hadis bahawa ketika perang Badar Hijri kedua, kan? Setelah Nabi SAW hijrah ke Madinah, tahun kedua hijrah, berlaku perang Badar. Rasulullah SAW mengambil, tapi dalam keadaan itu kita tahu orang Islam sangat sedikit berbanding orang kufur, orang musyrikin. 13 orang Islam, dan orang kufur, orang musyrik hampir sekitar 1000. Dalam keadaan itu, dan Allah Subhanahu Wa Taala hantar malaikat juga sebagai bantuan kepada ashab Nabi sallallahu alaihi wasallam, mereka perang bersama sahabat-sahabat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dalam perang itu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengambil segenggam tanah dan batu-batu kecil, kemudian melempar benda-benda itu ke muka tentara kafir dengan bersabda, syahatil wujuh, telah menjadi buruk muka-muka itu. Yang moga-moga muka mereka jadi buruk. Dan lalu masuklah genggaman pasir tersebut ke dalam mata setiap orang kafir daripada kaum-kaum kafir tersebut. Sebagaimana telah sampai ke pendengaran, dan mereka dengar juga kata-kata itu, setiap seorang daripada mereka kata-kata. Jadi yang kata-kata itu apa? Telah menjadi buruk muka-muka, yani syahatil wujuh itu. Dan mereka dengar. Yang kita perang medan perang Badar yang kita melihat sini,
masa pergi ziarah boleh tengok. Jadi mereka seterusnya menjadi sibuk masa itu, tanah itu masa masuk dalam mata mereka, mereka menjadi sibuk dengan mata mereka masing-masing dan tiba-tiba terpaksa berundur walaupun mereka masih dalam keadaan menyerang. Jadi dengan bantuan malaikat juga dan Nabi dengan doa Rasulullah SAW ketika melempar tanah itu. Jadi ahli-ahli hadis yang diketuai Imam Muslim memberitahu juga bahawa ketika kaum kafir melakukan serangan yang dahsyat ke atas kaum muslimin dalam Ghazwah Hunain, selepas perang selepas menakluki kota Mekah, di antara Taif dan Mekah ada satu lembah Hunain, dan Nabi SAW di sana ada peperangan ya dengan Sakif. Sakif itu dari Taif, suku Sakif dan Hawazin. Jadi orang Islam masa itu sekitar 12.000 dan orang musyrikin yang mereka dari sana, mereka mengumpul sekitar 30 atau 40.000 orang. Tapi masa itulah setelah Makkah sudah dibuka fetih, jadi ada orang-orang yang baru yang masuk juga Islam. Jadi mereka berbangga dengan diri mereka. Kata 12.000 orang, sangat banyak. Yani susah dikalah yani macam ini. Ada yang mereka sangat sandar kepada kekuatan itu. Tapi Allah Subhanahu Wa Taala bagi satu pengajaran di sana. Dan pada awal perang Hunain itu dengan serangan tentera kaum musyrikin, dan mereka sangat pandai melempar anak panah. Dan lembah itu gunung Ganang. Jadi mereka lagi pandai di sana. Dan mula-mula mereka serang. Jadi semua sekeliling Rasulullah SAW, semua askar orang Islam lari. Tinggal sekeliling Nabi SAW 80 orang saja. 80. Ada yang lari sampai Makkah. Tapi Rasulullah SAW suruh kepada Sayyidina Abbas radhiyallahu anhu, pakcik Rasulullah Nabi SAW, sebab suaranya sangat kantang, sangat kuat yani. Panggil yang mereka lari. Kata, ya ashabus samurah, yani ashabur ridwan yang mereka bai'ah kepada Rasulullah SAW, jaga dan perang dengan Nabi SAW sampai akhir nafas, kan mati. Semasa Sayyidina Abbas panggil mereka, ya ashabus samurah, semua yang lari itu dengan seru-seru di belakang haiwan-haiwan mereka. Jadi mereka berkumpul semula lagi, dan masa itulah malaikat pun datang bantuan. Tapi malaikat masa itu tidak perang. Mereka menakutkan tentera musyrikin. Dan Rasulullah SAW pun di sana mengambil batu dan tanah, buat doa yang sama pada mereka. Kata syahatil wujuh. Sebagaimana yang berlaku ketika perang Badar, sekali lagi baginda sallallahu alaihi wasallam melemparkan segenggam tanah dan bersabda, syahatil wujuh, dan telah menjadi buruk muka-muka itu. Lalu masuklah ke mata setiap daripada mereka dengan izin Allah segenggam daripada tanah, sebagaimana setiap seorang daripada mereka telah mendengar kata-kata itu. Dan mereka dengar juga kata-kata suara ada malaikat, dan mereka sangat takut. Lalu mereka berundur, lari dalam keadaan sibuk dengan mata masing-masing. Jadi masa itulah mereka tinggalkan terlalu banyak ganimah harta, benda, barang, dan Nabi SAW edarkan semua itu ke antara askar, tentera-tentera. Terlalu banyak unta, kambing, dan barang-barang. Maka oleh kerana peristiwa luar biasa yang berlaku ketika perang Badar dan perang Hunain, dan dalam Quran pun kita ada banyaklah ayat berkaitan Badar dan Hunain. Ini semua bukan dalam lingkungan sebab-sebab biasa dan bukan termasuk dalam kudrat manusia menurut firman Allah Subhanahu Wa Taala.
kata apa? Wa ma ramaita iz ramaita walakinna Allah rama. Dan bukanlah engkau yang melempar ketika engkau melempar. Allah melempar sebenarnya. Allah melempar. Maknanya peristiwa itu mengatasi kudrat manusia. Peristiwa ini tidak berlaku dengan kekuatan manusia, tetapi berlaku dengan kudrat ilahi, kudrat Allah dalam bentuk yang luar biasa. Itu kita panggil itu mukjizat. Bagai mukjizat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Contoh yang seterusnya, kitab-kitab hadis sahih dan diketahui oleh Sahih Al-Bukhari dan Muslim meriwayatkan bahwa seorang wanita Yahud dalam perang Khaybar, Zainab namanya, telah memasak dan menghantar makanan berian berupa seekor kambing yang telah diracuni dengan racun yang bahaya. Jadi masa itu Khaybar pun sudah dibuka. Khaybar itu memang sangat kubu yang sangat macam gunung kanan atas sikit. Berapa hari yani mereka sahabat Nabi SAW untuk nak menakluki Khaybar itu, sebab orang Yahud sentiasa mengkhianati, sentiasa kacau orang Islam. Jadi masa Nabi SAW menakluki sana, ada seorang perempuan daripada orang Yahud, dia tanya Nabi Muhammad, dia suka bahagian mana kambing itu? Orang kata lengan, yang sebelah lengan. Jadi di sebelah sana, dan dia banyak buat racun dan hantar kepada Nabi SAW. Dia kata, ya Rasulullah, kamu melihat sangat banyak kebaikan daripada kamu nak macam terima kasih macam-macam lah. Kemudian dia mengirim kambing itu kepada Nabi SAW, para sahabat. Jadi mula memakan kambing itu. Rasulullah SAW bersabda secara tiba-tiba, irfa'u aydiyakum fa innaha akhbaratni annaha masmumah. Angkatlah tangan-tangan kamu, sungguhnya kambing itu telah memberitahuku bahawa binatang itu telah diracun. Jadi kambing yang sudah masak, mereka makan, bercakap bagi tahu kepada Nabi SAW bahawa itu adalah sudah diracuni. Lalu semua mengangkat tangan mereka, kecuali Bishr bin Al-Barra, yang meninggal kerana kesan suapan daging yang beliau ambil dengan sebab racun yang sangat kuat yang ada pada daging tersebut. Sebenarnya beliau sahabat Nabi SAW, Bishr, dia sedar, yani dia macam ada beza sikit. Tetapi nampak Nabi SAW makan, dia kata, Nabi SAW makan, saya makan. Bismillah dan makan. Tapi racun itu sangat kuat dan sahabat itu dan meninggal. Lalu Rasulullah SAW mengambil wanita yang Yahud, dia panggil dia, yang namanya adalah Zainab. Baginda bersabda kepadanya, tanya kepada dia, ma hamalika ala ma sana'ati, yani apakah yang membawamu di atas apa yang engkau lakukan? Kenapa buat begitu? Perempuan yang jahat itu berkata, jika engkau seorang Nabi, maka perbuatanku tidak memberi kemudaratan kepadamu. Dan jika engkau seorang raja, maka aku telah melegakan manusia daripadamu. Nak selamatkan manusia daripada kamu. Dengan tujuan itu yang saya buat. Dia kata. Dalam sebahagian riwayat, sungguhnya Rasulullah SAW tidak memerintahkan wanita itu untuk dibunuh. Namun dalam sebahagian riwayat lain, Nabi SAW memerintahkan agar wanita itu dibunuh. Kisas. Para penyelidik berkata, Nabi tidak memerintahkan agar wanita itu dibunuh, tetapi Nabi menyerahkan wanita itu kepada para waris Bishr bin Al-Barra, lalu mereka membunuhnya. Maka dengarlah kepada 2 atau 3 nokta penting menerangkan sudut kemujizatan dalam kejadian yang ajaib ini. Pertama ni ada beberapa aspek. Itulah kita fiqhus sirah, fiqhul hadis, yang kita memahami hadis itu. Dalam satu riwayat mengatakan bahawa sebahagian daripada sahabat telah mendengar kata-kata lengan kambing ketika lengan itu memberitahu bahawa lengan itu beracun. Jadi versi yang lain. Dalam satu riwayat, dalam satu versi yang lain, selepas Rasulullah SAW memberitahu mengenai racun, Rasulullah SAW bersabda, ada yang sebagai riwayat, Qulu bismillah summa kulu fa innahu la yadurru summu ba'dah. Katakan bismillah, kemudian makanlah, sungguhnya racun
tidak memberi kemudaratan selepasnya. Walaupun Ibn Hajar al-Asqalani tidak menerima riwayat ini, tetapi selainnya daripada para ulama menerima riwayat ini. Ada versi yang lain, terdedahnya konspirasi Yahudi yang penuh dengan tipu hela dan tidak berjayanya tipu daya mereka. Banyak kan mereka buat Nabi untuk nak membunuh Nabi SAW, tapi Allah Subhanahu Wa Taala setiap kali ini bagi tahu Nabi SAW planning mereka. Seakan-akan telah diberitahu daripada gaib secara tiba-tiba. Walaupun mereka benar-benar ingin membunuh Rasulullah SAW. Mereka tahu Nabi SAW itu adalah Nabi yang terakhir, tetapi mereka tahulah dalam sejarah banyak Nabi yang mereka membunuh. Banyak Nabi yang mereka membunuh. Nak membunuh Nabi SAW juga sebab mereka bukan daripada kebijakan, bukan daripada keturunan Ishak, kan? Dan keturunan Ismail. Dan mereka tunggu Nabi yang terakhir akan datang daripada keturunan Ishak. Tapi Allah SWT buat perubahan dan Nabi SAW datang daripada keturunan Ismail AS. Jadi mereka tak terima walaupun mereka tahu mereka orang Yahud mungkin ada syak daripada anak-anak mereka. Anak itu adalah saya punya atau tidak. Tetapi mereka tidak ada syak ragu tentang bahawa Rasulullah SAW itu adalah Rasul yang benar-benar Rasul. Tapi mereka degil. Mereka adalah mengkhianati, sombong dan tidak terima. Dan para sahabat yang rapat, walaupun mereka benar ingin membunuh Rasulullah SAW, dan mereka juga nak membunuh para sahabat yang rapat sekaligus, berlakunya kejadian ini sebagaimana telah diberitahu kepada baginda daripada gaib. Sekarang pun kita melihat di dunia sekarang ramai orang dibunuh dengan suikas, kita panggil itu suikas, dibunuh oleh golongan Yahud juga. Mereka membunuh di mana-mana ada orang yang di depan. Kita melihat di Gaza, para pemimpin macam mana dibunuh oleh mereka juga. Sama ya, mereka tak berubah. Sabda Nabi SAW yang tidak didengar daripada sama sekali satu kabar yang berlawanan dengan realiti pada mata para sahabat. Ada yang kata, Inna zira'a hazihi syat tukhbirni. Sungguhnya lengan kambing ini memberitahuku. Dia bagi tahu sih. Kita katakan bahawa semua ini telah mewariskan keyakinan qat'i bahawa sungguhnya setiap seorang daripada mereka seolah-olah mendengar kata-kata ini daripada kambing itu dengan telinga masing-masing. Terlalu ramai semasa itu. Versi-versi yang lain. Tapi riwayat ini kita panggil apa? Terlalu kuat. Mutawatir, manevi sebab kejadian itu berlaku. Walaupun versi yang lain-lain, lafaz lain-lain, tapi yang mereka tetap semua yakin bahawa kejadian itu berlaku begitu. Ya. Contoh yang seterusnya, contoh ini adalah salah satu mukjizat daripada mukjizat Nabi sallallahu alaihi wasallam dalam 3 peristiwa. Selari dengan hampir sama dengan mukjizat tangan putih, Yadul Bayda, dan asai Musa, tongkat Nabi Musa alaihissalam. Kita tahu Musa alaihissalam ada 2 mukjizatnya yang khususnya yang penting, yang adalah terbelahnya laut dan lain-lain itu. Dan khususnya kita tahu tangan yang putih yang masukkan lengan dan bisa keluarkan jadi putihnya tangannya. Dan ada tongkat yang jadi berubah jadi ular ataupun naga. Imam Ahmad bin Hanbal telah mengeluarkan sebuah hadis daripada Abu Sa'id al-Khudri dan mengesahkannya bahawa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam memberikan sebatang kayu kepada Qatadah bin Nu'man pada satu malam yang gelap dan hujan, lalu bersabda, Qatadah bin Nu'man adalah seorang sahabat Nabi SAW mengorbankan dirinya kerana Nabi SAW dalam perang juga perang Bedir, ya, dan perang Uhud juga. Beliau yang untuk nak jaga Nabi SAW daripada anak panah, dia hulurkan kepalanya kepada anak panah dan satunya dia kena kepada mata beliau.
Dan mata itu keluar matanya. Dan dia ambil mata itu bawa kepada Nabi SAW. Nabi SAW ambil mata itu dan masukkan sekali lagi tempatnya dengan air liurnya buat macam operate kan sekarang orang buat. Dan doa Allah SWT gantikan mata itu dengan yang lebih baik. Dan sentiasa dia berbangga dengan mata itu. Pada suatu malam Nabi SAW serahkan kepada beliau sebatang kayu. Dan sabda kepadanya, intalik bihi fa'innahu sayudhi'u laka min baini yadayk 10 wa min khalfik wa min khalfik 10 فإذا دخلت بيتك فسترى سوادا فاضربه حتى يخرج فإنه الشيطان. Pergilah kamu dengan batang ini, sungguhnya batang ini akan menerangkan 10 hasil daripada setiap arahmu, kiri, kanan, belakang, jadikan cahaya. Apabila kamu telah masuk ke dalam rumah kamu, maka kamu akan melihat seorang hitam. Lalu pukullah benda itu sehingga ia terkeluar daripada rumahmu. Sungguhnya itu dia adalah syaitan. Jadi masa masuk rumah kena baca doa A'udzubillahi kan? Berlindung kepada Allah SWT. Kemudian Qatadah mengambil batang kayu tersebut. Dan batang itu meneranginya seperti tangan yang putih. Kemudian beliau masuk ke rumahnya dan menemui orang yang hitam itu, lalu memukulnya sehingga dia keluar. Ya, kalau sempat ada yang berkaitan mukjizat Qatadah bin Nu'man yang ada akan datang insyaAllah. Yang seterusnya ada lagi sama macam hampir sama dengan mukjizat yang atas itu. Pedang Uqashah bin Mihsan al-Asadi telah patah ketika berperang dengan kaum musyrikin dalam Ghazwah Badr Al-Kubra. Ghazwah ini adalah punca bagi perkara-perkara aneh, ajib yani. Lalu Rasulullah SAW memberinya sebatang kayu, pedang tak ada. Nabi SAW bagi kepada sebatang kayu yang tebal sebagai ganti pedang. Kemudian baginda SAW bersabda, idrib bihi, yani pukullah dengan kayu ini. Tiba-tiba kayu yang ada di tangannya bertukar dengan izin Allah kepada pedang putih yang panjang. Beliau berperang dengan pedang itu, kemudian membawa pedang itu bersamanya sepanjang hayatnya, berbangga dengan itu. Sehinggalah beliau syahid dalam perang Yamamah dengan Musailamatul Kazzab. Banyak sahabat Rasulullah SAW dibunuh syahid di perang Yamamah di bawah kepimpinan Sayyidina Khalid bin Walid, Musailamatul Kazzab. Dan sahabat ini pun jadi syahid di sana. Sungguhnya kejadian ini berlaku secara sabit dan qat'i kerana sungguhnya Sayyidina Uqashah radhiyallahu an telah berbangga dengan pedang tersebut sepanjang hayatnya, dan pedang ini terkenal dengan nama Al-Aun. Yani Al-Aun, Aun pembantuan, yani bantuan. Maka kebanggaan Uqashah radhiyallahu an dengan pedang ini dan kemasyhuran pedang ini dengan nama Al-Aun adalah lebih daripada pedang-pedang lain, adalah dua hujah dalil ke atas sabitnya, tetapnya peristiwa ini yang berlaku. Seorang allamai Mesir, yang ulama daripada ulama Mesir dan daripada ulama abad seperti Ibnu Abdul Bar, dia nukilkan dan mengesahkan hadis ini bahawa pedang Abdullah bin Jahsh, beliau adalah anak bapa saudara Rasulullah SAW, telah patah dalam Ghazwah Uhud ketika sedang berperang. Lalu Rasulullah SAW memberinya sebatang kayu. Kemudian kayu yang ada di tangannya bertukar kepada sebilah pedang. Lalu beliau berperang dengan pedang itu. Pedang ini tetap kekal, yang mana pedang ini adalah kesan mukjizat. Ibnu Sayyid An-Nas yang masyhur berkata dalam sirahnya, selepas beberapa waktu, Abdullah menjual pedang itu kepada seorang lelaki bernama Buga At-Turki dengan harga 200 dirham. Jadi, kedua-dua pedang ini adalah dua mukjizat seperti mukjizat tongkat Sayyidina Musa AS. Melainkan, tongkat Sayyidina Musa
asa Musa, yani asa Musa tidak memiliki sudut kemujizatan selepas baginda wafat. Sedangkan kedua-dua pedang ini masih tetap kekal. Begitu. Mujizat yang tadi yang berkaitan kata bin Nu'man, macam mana dengan doa Nabi sallallahu alaihi wasallam, para sahabat Nabi sallallahu alaihi wasallam mereka dapat sembuhan syifa. Itu saja yang saya nak baca sebenarnya. Ini isyarat yang ke-13 sebenarnya, tapi isyarat ke-13 berkaitan berkatnya doa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, para sahabat dapat sembuhan syifa. Saya nak baca saja yang berkaitan yang tadi yang kita baca itu. Seorang Allamah Ma'arif Al-Qadhi Iyad telah riwayatkan dalam kitabnya Shifai Syarif. Shifai Syarif itu dia mengumpul semua muzat-muzat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Beliau riwayatkan daripada Sayyidina Sa'ad bin Abi Waqqas yang merupakan seorang khadam dan panglima tentera Nabi sallallahu alaihi wasallam. Panglima tertinggi tentera Islam pada zaman Khalifah Sayyidina Umar radhiyallahu anhu dan penakluk negara Parsi. Sa'ad bin Abu Waqqas. Ada katanya makamnya di China. Penakluk negara Parsi. Beliau juga merupakan salah seorang yang diberi kabar gembira sebagai ahli syurga. Beliau berkata, ketika perang Uhud, saya bersama Rasulullah sallallahu alaihi wasallam hari itu melemparkan anak panah sehingga busurnya patah. Busur patah, macam mana lempar lagi? Kemudian Rasulullah SAW menghulurkan kepadaku anak panah tanpa mata bilah. Lalu Nabi SAW sabda, irmi, lemparkanlah. Tak ada anak panah. Dia lempar saja. Yang mana-mana lempar, lemparkan itu. Baginda menghulurkan kepadaku anak panah yang tiada mata bilah, dan baginda suruh kepadaku, lemparkanlah. Saya pun melemparnya. Anak-anak panah itu meluncur seperti berbulu pelepah dan terbenam di dalam jasad orang kafir. Bunuh dia. Dalam keadaan itu, pada hari tersebut juga, sebiji mata Qatadah bin Nu'man telah tercedera sehingga jatuh atas pelipisnya. Sebab beliau dengan macam melempar anak panah dalam perang, tengok juga Rasulullah SAW, yani kalau ada anak panah datang ke arah Nabi SAW, sama ada dengan tangan ataupun mereka hulurkan kepalanya, nak jaga Rasulullah SAW, dan satunya kena kepada mata beliau dan keluar daripada tempatnya sehingga jatuh ke atas pelipisnya. Rasulullah SAW pun mengambilkan matanya mengembalikan matanya ke tempatnya dengan berkat tangan Rasulullah SAW yang menyembuhkan. Mata Qatadah yang baru sembuh itu menjadi lebih baik daripada mata yang satu lagi. Kejadian ini menjadi begitu terkenal sehinggalah seorang cucu Qatadah ketika datang menemui Sayyidina Umar bin Abdul Aziz masa kerajaan Umayyah, dinasti Umayyah, memperkenalkan dirinya sambil berkata bagaikan puisi, dia kata, aku adalah anak kepada orang yang meleleh matanya di atas pipi, lalu dikembalikan dengan tapak tangan Al-Mustafa dengan pengambilan yang terbaik. Lalu kembalilah mata itu sebagaimana yang sebelumnya. Alangkah baiknya mata dan alangkah baiknya pengembalian. Ya. Diriwayatkan juga dengan riwayat yang sahih bahawa sebatang anak panah mengenai wajah Abu Qatadah yang terkenal ketika perang yang disebut sebagai Yaum Zikart. Rasulullah SAW pun menyapu luka itu dengan berkat tangan Nabi SAW. Abu Qatadah berkata, aku tidak merasa sakit atau luka sama sekali. Yani muzat Anbiya, muzat semua yang kita melihat Anbiya dan Rasulullah SAW juga ada tips di sana. Yani dia tunjukkan manusia menggerakkan manusia dapat kemajuan dalam teknologi sampai derajat itu. Yani macam buat operasi, kan operate. Sekarang operate orang membuat mata, kan? Bagaimana sampai Nabi SAW masukkan mata itu tempatnya dan
tak rasa sakit apa-apa dengan tangan. Sebenarnya walaupun ini mukjizat, tapi ada satu isyarat kepada para doktor, kan? Para orang yang pelajar-pelajar dan berpakar dari segi ilmu perubatan, tunjukkan mereka garis batasan, yani hujung mereka sampai ke mana, kan? Dengan Isa AS hakeza, dengan doanya semua orang dapat sembuhan, syifa. Orang yang mati yang sudah hidup dengan izin Allah. Kata banyak juga Nabi SAW pun menghidupkan orang yang sudah meninggal. Itu sebenarnya bagi isyarat kepada mereka, orang pakar ilmu perubatan, bahawa untuk semua penyakit ada rawatan, ada ubat. Cari. Cari. Sampai baginya macam mana buat operate itu dalam mata itu, kan? Tunjukkan. Dan mukjizat Anbiya, semua itu bukan saja kejadian sejarah berlaku yang kita dengar seronok-seronok, kan? Tapi itu bagi isyarat dan menggalakkan manusia supaya buat kemajuan. Kemajuan supaya katalah Sulaiman alaihissalam, Nabi Sulaiman alaihissalam, dia naik udara. Suruh udara itu bawa dia dari sana ke sana sini. Jadi orang lepas itu kemudian manusia dapat apa? Kapal terbang. Melalui guna udara itu. Macam mana mereka dapat kapal terbang? Ada yang juga menggunakan burung-burung, kan? Burung-burungnya kerja dalam usaha mereka. Jadi pos, kan? Hakaza. Mukjizat-mukjizat yang lain kita melihat juga pada para anbiya itu, semua itu sebenarnya bagi isyarat dan mengalahkan manusia mencari dalam ilmu sains itu ke puncak hujung itu. Ya. Banyak lagi berlaku keajaiban-keajaiban pada perang-perang tersebut. Bila sahaja ashab Rasulullah SAW mendapat keikhlasan dengan tunjukkan kejujuran, kesetiaan, sadakat kepada Allah Subhanahu Wa Taala, berlakulah bermacam-macam keajaiban, dan Allah Subhanahu Wa Taala pun hantar malaikatnya 1,000, 3,000, 5,000 malaikat bantuan kepada ashab Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ya, insyaallah kita doakan dan salawat kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam supaya jadi yang di yaum mahsyar kita jadi orang yang paling dekat kepada baginda sallallahu alaihi wasallam. Dan pada hari-hari ini khususnya pahala-pahala yang berlipat kali ganda, yani. Biasa kalau hari-hari biasa macam 1/10, kan? Tapi pada bulan Syaban dan Nisfu Syaban begini, pada malam-malam itu ada berlipat kali ganda pahala untuk kita buat amalan yang baik, insyaAllah. Kita doakan yang syumul doa itu pada semua ahli iman dalam kesusahan di negara mana-mana saja. Kita doakan negara kita, umat kita, insyaAllah. Kita doa habiskan kelas kita dengan doa Sayyidina Uwais Al-Qarani. Uwais Al-Qarani seorang sahabat Nabi SAW, Yaman asalnya, Qaran, Muhadramun. Dia tak nampak Nabi SAW, tapi beliau dapat satu makam yang tinggi. Sebab sangat hormat kepada ibunya, dan Nabi SAW sampailah suruh Sayyidina Ali radhiyallahu anhu, Sayyidina Umar radhiyallahu anhu ambil nasihat daripada dia. Ya, dan minta doa. Sayyidina Umar radhiyallahu anhu masa nampak dia minta doa sebab Nabi SAW bagi tahu tentang kamu, doa kamu makbul. Jadi minta doa daripada istighfar, maghfirat daripada Uwais Al-Qarani. Atau Uwais Al-Qarani orang panggil. Ada doanya begini. Semua boleh faham. Dia kata, Ilahi anta rabbi wa ana al-abd, wa anta al-khaliq wa ana al-makhluq, wa anta al-razzaq wa ana al-marzuq, wa anta al-malik wa ana al-mamluk, wa anta al-aziz wa ana al-zalil. Yang kamu adalah agung, saya adalah rendah. Wa anta al-ghani, kaya, wa ana al-fakir. Wa anta al-hayy wa ana al-mayyit. Kamu
yani ada hidup sentiasa, tapi saya akan mati. Wa ana al-mayyit. Wa anta al-baqi wa ana al-fani. Wa anta al-karim. Maha pemurah. Wa ana al-la'im. Dan opposite-nya kan doanya. Wa anta al-muhsin, maha memberi. Wa ana al-musi, yang saya minta bantuan. Wa anta al-ghafur wa ana al-muznib, saya orang buat dosa, kamu adalah mengampunkan. Wa antal azim kabir, agung. Wa anal haqir, rendah. Wa antal qawi, kuasa, maha kuasa. Wa anal dhaif, lemah. Wa antal mu'ti, memberi. Wa anas sa'il, pengemis. Wa antal amin wa anal khaif, kamu amin, saya adalah takut. Wa antal jawad wa anal miskin, jawad pemurah juga. Wa anal miskin. Wa antal mujib, memberi balasan kepada doa. Wa anad da'i, saya doa, terimalah doa saya. Saya doa, kamu terima doa. Wa antal syafi wa anal marid, kamu adalah maha memberi sembuhan, syifa, saya sakit. Bagilah kesembuhan kepada saya, maksudnya kan doanya. Faghfir li sunubi wa tajawaz anni washfi amradi ya Allah ya kafi ya Rabbi ya Ghafi ya Rahim ya Shafi ya Karim ya Muafi. Fa'fu anna wa an abaina wa ummahatina wa rufaqana fi hizmatil Qur'an wal iman. Seterusnya ayat. Doa sangat cantik kan? Dia melihat dirinya dan melihat Allah Subhanahu wa taala dengan opposite-nya. Dan doa ini bolehlah kita kadang-kadang buat doa, ya Allah anta ghani, maha kaya, saya fakir miskin. Anta syafi, memberi sembuhan, ana marid, kan? Itu satu cara doa kita boleh buat insyaallah. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. وآخر دعواهم أن الحمد لله رب